Apa beza cikgu dengan murid? Ya, cikgu beria-ria nak buat kelas online. Murid selamba je ponteng kelas online ya. Cikgu harap tak berlaku dalam kelas cikgu. Ini yang cikgu cakap ni berlaku di sekolah di Uganda. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semua berada dalam keadaan ceria-ceria di samping keluarga tercinta. Bertemu lagi kita dalam siri PDPR Sejarah Tingkatan 1 bersama dengan Cikgu Ridwan. Untuk hari ini kita akan teruskan lagi dengan topik yang cukup penting. Okey, apakah topik kita pada hari ini? Semua sudah bersedia dengan buku teks? Okey, lihat buku teks kamu, muka surat 16. Ya, tajuk kita pada hari ini ialah 1.6 Tafsiran dalam sejarah. Okey, kamu boleh lihat muka surat 16. Tajuk hari ini agak ringkas. Namun ada beberapa perkara yang perlu kita kupas dengan mendalam. Okey, kita lihat kepada objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan yang ingin dicapai pada hari ini. Objektif kita nak mengenal pasti faktor-faktor wujud perbezaan tafsiran dalam sejarah. Kriteria kejayaan, setiap individu pelajar saya dapat menyatakan 3 kepentingan tafsiran dalam sejarah. Okey, jelas? Alhamdulillah. Okey, pernah dengar tafsiran sebelum ni? Pernah. Jadi apakah maksud sebenarnya tafsiran ni? Maksud tafsiran ni maksudnya kita menerangkan, mengulas fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan. Itu dia maksud definisi tafsiran dalam sejarah. Okey, kita dah tahu dah maksud tafsiran. Sekarang kita nak lihat mengapa boleh berlaku perbezaan tafsiran dalam sejarah. Dalam kita melakukan kajian sejarah, ada tafsiran yang berbeza-beza. Okey, faktor yang pertama ialah disebabkan oleh pemilihan sumber yang pelbagai. Okey, seperti yang kita belajar sebelum ni, sumber sejarah ni dia ada sumber primer, sumber sekunder dan banyak contoh-contoh di bawah sumber primer dan sekunder. Jadi disebabkan faktor sumber yang pelbagai, yang banyak ini, maka menyebabkan tafsiran itu mungkin berbeza-beza. Faktor yang kedua ialah perbezaan pandangan. Pandangan setiap manusia, setiap individu ni berbeza-beza, tak sama. Kalau cikgu tanya setiap individu pelajar mengenai makanan kegemaran, setiap orang ada makanan kegemaran yang tidak sama, yang berbeza-beza. Jadi pandangan ni disebabkan oleh cara hidup kita lah, faktor persekitaran dan sebagainya. Okey, faktor yang ketiga ialah perbezaan ideologi. Apakah itu ideologi ni? Ideologi ni cara berfikir manusia. Cara berfikir setiap orang tak sama. Apa yang menyebabkan perbezaan pemikiran ni? Mungkin disebabkan oleh tahap pendidikan, mungkin juga disebabkan oleh cara kehidupan masyarakat di bandar lain berfikir, masyarakat di kampung lain.
Dan faktor yang keempat ialah tujuan penulisan. Setiap orang mempunyai matlamat yang berbeza-beza bila melakukan sesuatu kajian dalam sejarah. Mungkin tujuan dia nak mencari kebenaran, atau mungkin tujuan dia nak mendapatkan nama, nak cari populariti, atau mungkin semata-mata nak mencari keuntungan. Jadi tujuan yang pelbagai menyebabkan tafsiran sejarah itu berbeza-beza. Okey, macam mana setakat ni? Jelas lah faktor perbezaan tafsiran dalam sejarah? Jelas ya? Okey, alhamdulillah. Sekarang kita beralih pula kepada kepentingan tafsiran dalam sejarah. Kenapa tafsiran ini penting, perlu dibuat dengan tepat? Okey, yang pertama, kita ingin menggalakkan menggunakan pelbagai sumber dalam penulisan kajian sejarah kita. Setiap orang yang melakukan kajian tu, maksudnya dia perlu merujuk sumber yang pelbagai lah, sumber yang tepat, yang sahih, bandingkan daripada beberapa sumber rujukan. Jangan hanya bergantung kepada satu atau dua sumber sahaja. Kepentingan yang kedua, mengajak kita menilai sesuatu peristiwa yang sama tetapi dilihat dari sudut yang berbeza. Contohnya, pandangan dari seorang pemimpin macam mana, pandangan daripada mata rakyat macam mana. Jadi kita nak melihat daripada pelbagai sudut. Yang ketiga, kita nak mendorong supaya berfikiran terbuka dan kritis. Kena berfikiran luas terhadap sesuatu peristiwa yang berlaku. Kita kena terima, kita kena sedar apakah iktibar yang ada dalam sesuatu peristiwa tersebut. Dan yang keempat, memastikan hasil kajian yang tepat untuk tujuan kebaikan semua pihak. Jadi tafsiran yang baik akan menjadikan kajian kita itu sangat berguna untuk rujukan orang ramai. Kalau tafsiran itu tidak tepat, terpesong daripada kebenaran, maka akan timbullah pelbagai salah faham dalam kalangan masyarakat, dan ini boleh menyebabkan pergaduhan, perselisihan faham, ya. Kita tak mahu perkara ini berlaku. Okey, cikgu harap semua dapat memahami apakah yang dimaksudkan dengan tafsiran sejarah, apakah itu faktor-faktor perbezaan dalam tafsiran, dan juga kepentingan tafsiran dalam sejarah. Okey, cukup itu saja untuk hari ini. Jadi cikgu tinggalkan pesanan untuk kamu semua. Perbezaan antara orang yang berjaya dengan orang yang gagal terletak pada rohaninya. Apa yang difikirkan menentukan apa yang akan dicapai. Okey, untuk itu sekian dulu kelas PTP Art pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu. Okey. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.